Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita dalam subjek pendidikan Islam, tajuk yang ke-10 iaitu hadis sebagai sumber hukum fiqh, iaitu hadis sebagai sumber hukum iaitu dalam bahagian fiqh. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu tentang maksud hadis, kitab hadis yang utama, komponen hadis, peranan hadis, pengkelasan hadis, perbandingan antara Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok kepada maksud hadis. Dari segi bahasa iaitu kata-kata atau baharu. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat. Okey, kita lihat pada contoh-contoh kitab hadis yang utama dan masyhur di kalangan kita. Okey, iaitu Sahih Muslim, okey, Sahih Bukhari, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Al-Muwatta, Sunan Abi Daud. Okey, kemudian kita lihat kepada komponen hadis Komponen hadis maksudnya apa yang terkandung dalam hadis. Okey, iaitu dalam hadis ada dua perkara yang terkandung dalam sesuatu hadis, iaitu sanad dan juga matan. Okey, maksud sanad dari segi bahasa ialah sandaran dan yang dari segi istilah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu hadis. Kemudian matan sesuatu yang jelas dan zahir. Okey, dari segi istilah, matan ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, cuba lihat contoh hadis iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Okey, Abu Hurairah ini ialah sanad iaitu orang yang perawi hadis Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Innad dina yusrun. Ini innad din ni adalah matan iaitu isi kandungan hadis. Okey. Seterusnya, peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey. Kalau kita ketahui bahawa hadis ini adalah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran Jadi peranan hadis yang pertama menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, seperti mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah kerana melihatnya, iaitu pada anak bulan Syawal. Okey, jadi hadis ini menguatkan perintah Al-Quran dalam Al-Quran tentang berpuasa. Okey, kemudian yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Okey, seperti mana daripada Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW berkata, solatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku solat. Okey, dalam Al-Quran disebut aqimus solah, dirikanlah solat. Okey, tetapi kita tak tahu macam mana kita nak mendirikan solat. Jadi dalam hadis Rasulullah dah sebut bahawa solatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku solat. Maknanya kita melihat perbuatan Rasulullah ketika dalam solat dari segi rukuknya, dari segi sujudnya. Okey, duduk tawarruk, duduk iftirash Okey, jadi kita melihat kepada apa perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey, yang ketiga ialah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Okey, Al-Bara' bin Azib berkata bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Okey, baginda melarang kami daripada memangkai cincin emas dan sutera. Okey, kemudian kita lihat kepada pengkelasan hadis. Hadis itu ada 4 pengkelasannya, iaitu yang pertama, percakapan.
ya, percakapan iaitu sesuatu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang iman. Okey, jadi kata-kata itu, ya, kata-kata malu itu satu cabang iman adalah keluar daripada percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu maksud dari segi percakapan. Okey, kemudian yang kedua ialah dari segi perbuatan, ya, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Okey, perbuatan ini selalunya dikhabarkan, ya, apa yang dilihat oleh para sahabat dan juga apa yang dilihat oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bila mereka melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian mereka menceritakan balik, ya, menceritakan kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian yang ketiga ialah pengakuan ataupun persetujuan Nabi. Okey, diam Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Okey, itu maksud pengakuan dan ataupun persetujuan Nabi. Okey, seperti mana yang kita tahu, ya, as-sukut alamatu ridha, kan. Okey, kemudian yang keempat, sifat, ya, sifat iaitu perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis sunti di biliknya. Okey, maknanya Rasulullah ini mempunyai sifat yang pemalu, ya, seperti mana, ya, anak-anak gadis kita, kan, yang duduk dalam bilik tu malu, kan. Okey, jadi begitulah dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbandingan antara Al-Quran, hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Okey, Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Seperti mana yang kita tahu, ya, satu huruf bersamaan 10 kebajikan, ya, alif 10, lam 10, mim 10. Okey. Seterusnya yang kedua, Al-Quran ada sahih tanpa keraguan, ya, seperti mana dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Ya, maknanya di dalam Al-Quran tiada sebarang keraguan. Okey, kemudian yang keempat, ya, wajib berwudu apabila memegang dan juga membawanya. Okey. Kemudian hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Okey, hadis qudsi makna dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala hadis nabawi pula ialah makna dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kedua-dua hadis, ya, mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Okey, juga terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif dan ataupun maudhu'. Okey, tidak wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Okey, boleh lihat contoh ayat Al-Quran dan juga hadis qudsi dan juga nabawi. Okey, boleh lihat di situ seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. Okey, ayat 38 surah Al-Maidah. Orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Okey, kemudian contoh hadis qudsi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Okey, setiap amalan Bani Adam itu, okey, baginya kecuali puasa, ya, kerana puasa itu adalah untukku. Okey, seterusnya contoh hadis nabawi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun.
Ya, sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Okey. Sekian saja untuk pembelajaran hari ini tentang hadis dan sumber hukum. Jadi jangan lupa ya selalulah mengamalkan apa terkandung dalam hadis dan selalulah mengkaji isi kandungan dalam hadis. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.